KPM. Didik TV KPM. Satu, dua, tiga. Yang ni lompat dekat ni, bukan lompat jauh. Kenapa Macam mana tak jauh ni? Saya rasa lebih baik kita tanya coach. Coach! Baiklah murid-murid, apa khabar? Selamat sejahtera, anda sedang saksikan Slot Sukan bersama saya Chris MJ hanya di Didik TV KPM. Dan untuk episod kali ini saya bersama dengan Coach Azura. Hai Coach, apa khabar Coach? Baik. Baik Okey, dan hari ini Coach kita nak fokus pada acara lompat jauh, betul tak? Betul. Okey, dan sebelum kita teruskan, hari ini siapakah atlet yang akan temankan Chris dan juga murid-murid di rumah Coach? Okey, bersama saya iaitu atlet Sekolah Sukan Bukit Jalil iaitu Izu, atlet Sukma Negeri Selangor. Negeri Selangor, mana dia? Okey, Izu, mana anda? Izu. Okey, jom kita persilakan Izu. Apa khabar bro? Okey, baiklah, dan hari ini kita nak fokus pada topik apa coach dalam acara lompat jauh ni? Okey, lompat jauh hari ini kita nak belajar tentang fasa lompat jauh. Fasa Okey, lompat yes. jauh, okey. Lompat jauh ada 4 fasa. Okey. Yang pertama, fasa lari landas atau penujuan. Fasa lari landas atau penujuan, okey. Okey. Yang kedua, fasa lonjakan. Fasa lonjakan. Okey, fasa ketiga iaitu fasa layangan. Fasa layangan. Okey, di atas udara. Okey. Okey, dan yang keempat, fasa mendarat. Fasa mendarat. Okey. Dan seperti biasa bagi seorang atlet seperti Izu ni, sebelum kita nak melakukan training atau latihan, apa yang penting coach sebelum kita nak lakukan fasa-fasa ni, tentang nak belajar fasa-fasa lompat jauh ni? Yang penting pertama sekali kita perlulah memanaskan badan lah. Okey, jadi Izu dah warm up tak? Dah warm up. Okey, baiklah coach, kita dah sedia nak belajar fasa pertama. Fasa pertama iaitu fasa lari landas ataupun penujuan. Okey, kenapa fasa ini termasuk dalam acara lompat jauh? Okey, kerana bertujuan dia mencapai kelajuan yang maksimum dan terkawal lah. Okey, jika dia lari landas yang agak jauh ataupun kita masuk di sini untuk peringkat atlet baru, langkahan yang boleh diambil 10 ke 15 langkah. 10 ke 15 langkah untuk atlet baru Atlet baru. Kalau atlet dah biasa ataupun pakar, dia boleh mengambil langkah 18 ke 22 ataupun dalam meter dia 25 ke 40 meter panjangnya. Faham. Okey. So macam atlet saya Izu, dia sudah ada langkah lari landas dia. Berapa langkah kalau untuk Izu? Izu biasanya 35 meter. 35 meter. Kita dah train dia untuk 35 meter. Alright. Okey, so yang pertama ni kita nak tengok lari landas ni macam mana nak menentukan setiap atlet berapa jarak lari landas dia. Okey, macam mana kita nak ambil dia? Saya ada dua kaedah. Dua kaedah. Okey, dua kaedah. Okey, kaedah pertama iaitu check mark. Check mark. Macam mana check mark? Okey, check mark. Saya bagi satu kon pada atlet saya. Okey, baik. Di mana dia rasa selesa ataupun sesuai dengan jarak dia. Okey. Dia hanya pergi tepat tanda dia sahaja. Faham. Dan saya kat sini ataupun menggunakan pasangan melihat papan lonjak ni adakah tepat atau tidak dia melangkah. Okey. So sekarang saya bagi kon Izu. Okey. Izu ambil dekat mana dia selesa, check mark. Okey. Alright.
Yang ni tak kira mana lagi ini lah tak coach. kira. Kita Ikut akan tengok selesaan- ikut keselesaan dia. Okey, baik. Dan juga untuk setiap atlet dia ada jarak yang Setiap berbeza atlet kan? berbeza langkah. So ada ketinggian yang Ya, lain. ketinggian lain. Fisiologi setiap atlet memang berbeza. Okey, nampaknya Ah. Izu dah dapat Nampaknya check mark dia Okey. mengambil dalam 10 meter. 10 meter, 10 meter. Okey. Okey, tugas kita di sini Chris, kita tengok kaki dia melonjak adakah di tepat papan yang betul ataupun lebih ataupun kurang. Di situ akan kita tengok nanti. Okey, jom. Alright. Okey, larian mestilah maksimum yang boleh. Maksimum boleh Ya. Bukan sekadar jogging ke strike ke. Melompat untuk mendapatkan ranak yang betul, Okey. tempat lonjakan yang betul dan lebih tinggi untuk mendarat. Okey, baik coach. Okey. Okey Izu, dah sedia? Okey, silakan. Okey, Chris tengok betul-betul. Okey, so Chris tengok di sini Ya. Tengok kaki dia. Kaki dia. Ah. Bukan lompatan dia, Ya, gerakan bukan. dia. Kaki dia. Kaki dia dulu. Okey. Alamak. Nampak? Kaki kat mana? Kaki kanan dia Betul. sini coach. Kaki yang melonjak dia Kat di sini sepatutnya kan? Okey, so dia Yang ni betul ke? ini tak betul lah, dia tak melepas. Kalau dia dah lonjak kat sini dia dah batal. Kalau dia melonjak daripada sini rugi jarak dia. So macam mana kita nak betulkan? Macam mana, Okey. Alright. Saya ambil dia punya langkahan. Okey, Chris berdiri sini. Okey. Chris berdiri kat sini. Okey. Okey, Tadi ini kaki dekat Izu lonjakan dia, Izu. lonjakan. Kita nak lonjakkan dia di sini. Di sini. Okey, faham. Saya nak ajar step yang paling mudah. Okey. Kita gunakan step kaki, okey? Okey. Chris gunakan step. One step, two step, 3, 4. Bagi dia sampai di papan lonjak. 4 lah. Okey, 4. Okey. Okey, kita minta Izu pergi dekat abang Chris. Okey. Berapa langkah dia? Sebab kaki kita sebab kaki berbeza. Izu. Berbeza. Okey. Okey. Okey, 1, 2, 3, 4 juga. Okey, 4 juga. Okey. Alright. So daripada tempat sana kita minta dia 4 ke depan. 4 step ke depan. Okey, dari check mark tadilah coach. Ya, check mark tadi. Patutlah. So patutlah check mark tu kena Ya, ada. kena ada. Okey. Okey, ini kaedah satu check mark ya. Okey. Okey, kita tengok pula. Betul ke jom. tak betul? Okey, murid-murid. Kita perhatikan, Perhatikan, kaki dia ya. kaki dia, papan lonjakan. Tersentuh tak papan lonjakan? Okey, baik. Kaki kanan kan? Kaki lonjak dia kaki kanan. Okey. Okey, mana dia? Oh, lagi sikit. Sikit je. Macam mana kita nak buat? Kita Macam mana, ukur ataupun kita sebagai jurulatih dah boleh nampak sikit. Kita boleh cakap dekat atlet, okey Izu, Sikit saja. sikit ke depan, setengah tapak ke depan. Okey, faham. So, jadi itu kaedah pertama lah coach. Kaedah pertama. Okey, Okey, kita baik. pergi pula untuk kaedah kedua iaitu mencari konsentrasi melalui larian. Macam mana? Macam tadi Cik Mak kita pergi terus kat sana. Betul. Okey, yang ini kita melakukan okey, kita berdiri di papan lonjak, panggil Izu ataupun Izu. atlet kita. Alright, membelakangi papan lonjak. Alright. Kaki pertama iaitu kaki yang kita step ataupun kaki melonjak tadi. Okey. Okey, kaki kanan lah ya. Okey, Ya. kanan ke depan. Okey, pastikan selari dengan papan lonjak. Selari dengan papan lonjak. Okey. So Izu akan membuat larian langkah. Okey, larian langkah kita kira untuk pelajaran hari ini saya minta Izu dalam 7 langkah. 7 langkah. Okey, 7 langkah. Tapi Okey. coach, bila kita lari Kita ni, kira. lari betul-betul lah. Tak, dia Tak. lari dia lari langkah dalam saja. striding. Striding saja. buka Okey. langkah. Chris tolong kira 7 langkah. Okey, boleh? Okey, one step. Okey. Okey, 3, 2, 1. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dah Alright. nampak tak? Okey, kat mana? Nampak tadi? Kat sana yang Okey. kon kedua tu coach. Dia dekat sikit. Okey. Ya, betul kat sana. Okey, ambil kon. Okey. Okey. Itu dia 7 langkah. Okey. Kenapa 7 langkah saja coach? Ada lebih atau ada kurang tak? Ada Macam mana lebih. biasanya? Okey. Biasanya kaedah ni. pasangan sepatutnya kawan kita berada di sana. Okey, Baru faham. kita melihat tapak atlet tersebut tepat. Di mana langkahan yang dibuat tadi. Okey, faham. Okey, alright, kita teruskan kita check dulu dia punya marking lonjakan dia tadi. Okey. Tadi 7 langkah 7 langkah. Okey, baik. Alright. Tepat
tetapi salah kaki. Salah kaki. Kenapa macam tu? Okey, salah kaki biasanya normal untuk atlet sebab larian dia ada kalanya laju, ada kalanya perlahan. Okey, faham. Okey. Tapi So, tepatlah coach. tepat, tapi kita boleh minta atlet itu, kalau nak mudahkan cara, minta atlet itu tukar kaki permulaan tadi. Tadi dia mula dengan kaki kanan. Okey, kita minta tukar kaki kiri. Okey. Ataupun kita boleh betulkan, tambah lagi satu langkah ke belakang. Faham. Okey, okey. baiklah murid-murid, itu dia dua kaedah yang anda boleh gunakan untuk menentukan larian. Larian landas. Larian landas fasa pertama. Tapi itu baru fasa pertama. Ada lagi 3, okey. Tapi sebelum itu kita nak bagi Izul water break jap, time out sikit. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot sukan bersama Coach Azura dan Abang Izul, Direct TV KPM. Selamat datang ke slot sukan bersama saya Chris MJ hanya di Direct TV KPM, dan murid-murid hari ini saya bersama dengan Abang Izul dan juga Coach Azura untuk sukan lompat jauh. Baiklah Coach, hari ini kita nak fokus pada 4 fasa lompat jauh, betul tak Coach? Betul. Okey, tadi kita dah belajar fasa pertama, lari dan landas. untuk fasa kedua pula apa yang Okey, kita nak fasa kedua iaitu fasa melonjak ataupun pelepas. Pelepas. Ya. Okey, dan Alright. apakah aktiviti yang kita nak buat untuk belajar fasa kedua ni? Okey, fasa ini memerlukan atlet kita memerlukan larian yang pantas, laju untuk mendapatkan momentum semasa melonjak ke atas ataupun pelepas ke atas. Okey. Alright. Boleh saya tunjuk terus demo pada atlet kita ya? Boleh, silakan Okey, Izu kat sini saja dulu. Okey, semasa dia buat larian yang kencang ataupun larian yang pantas. Alright. Pastikan kaki yang memijak ataupun kaki lonjak tadi, kaki kanan kan? Ya, betul. Okey, tepat pada papan lonjak. Okey, tepat pada papan lonjak. Semasa dia masuk, perlukan rendahkan badan sedikit untuk mendapat momentum ke atas. Okey, so dia rendahkan kaki dan badan sedikit dan mengangkat tangan lurus ke atas untuk mencapai ketinggian. Alright. Okey, selepas dia memijak, pastikan atlet tersebut memijak dengan kekuatan lonjakan. Okey, kekuatan lonjakan pentingnya kerana untuk lompat lebih tinggi. Okey. Alright, so kita minta atlet kita melakukan sedikit tunjuk fasa lonjakan. Alright. Yang ini saya nak minta sebelum tu saya nak minta Izu buat style telemark. Okey, ataupun dia panggil L1. L1 maksudnya kaki kita dah semasa kita melonjak, tekan lonjakan, stay sahaja. Dia macam freeze di atas udara dan jatuh pun sama juga. Okey, faham? Alright. So kita nak faham dan lebih jelas lagi, kita minta Izu lakukan. Okey, baiklah. Untuk fasa kedua ni ambil dalam 5 atau 7 step sahaja. 5 atau 7 step. Okey, baik. Okey, seterusnya dia akan terus dan fokus lari dengan kelajuan, tekan lonjakan pada tepat papan lonjak. Okey. Dan style freeze dan landing dalam keadaan telemark. Okey, kita nampak sekali dulu ya. Okey. Okey, baik Izu. Up. C. Kita nampak lonjakan dia L. Ataupun dia dia freeze. Dia freeze, dia macam lunges sedikit kan. So dia atas dia freeze sampai dia landing pun dia freeze. Kita nak tengok atas tu dia punya teknik badan, teknik kaki melonjak ataupun kaki bebas di atas. Okey. So tadi okeylah coach. Ataupun nak tengok lagi sekali? Nak tengok lagi sekali coach. Okey. Apa kebaikan bila kita freeze kat udara masa melayang ni? Okey, ini tiada apa-apa, cuma kita menekankan kepada lonjakan sebab fasa lonjak. Macam mana kita nak tahu, murid-murid kat rumah nak tahu bagaimana fasa lonjak ni, kat mana kita boleh tengok? Adakah kat sana, adakah kat atas lonjakan ataupun ke depan? Yang kita tekan semasa dia melonjak, kaki dia
freeze. Kaki dia freeze dan tak boleh depan macam ni. Oh, tak boleh lah. Ini dah batal kan? Dah batal. Atau ikut macam ni rugi? peraturan, itu rugi. Okey, di so, sini. bila dia melonjak, kita akan nampak teknik melonjak tu macam mana. That's why saya minta Izu buat telemark style. Kita nampak dia freeze lonjakan dia tu. Dan saya boleh lihat jadi tadi Izu pun tangannya ke atas. Ya, untuk menarik daya tolakan. Kalau ke depan mungkin tak dia rugilah, tak tinggi dia sangat. graviti cepat turun lah. Kita naik dulu tolak daya graviti ke atas dulu, baru kita turun masa landing. Okey, jom kita saksikan lagi sekali. Izu membuat lonjakan dengan L1 L1 style. Dengan L1 style ataupun telemark. Okey, baik. Okey. Freeze. Yes. Wah, nampak itu dah teknik boleh yang ambil sangat gambar. cantik kan? Betul. Okey. Alright, itu sahaja untuk telemark jam ataupun fasa pelepas, fasa lonjakan. Okey, ada tak cara-cara lain yang kita nak tekankan masa untuk menambah baikkan lonjakan kita? Okey, menambah baikkan lonjakan. Minta atlet tersebut lari dengan sekencang yang boleh. Sekencang yang boleh. Selaju yang boleh, dan tolakan masa lonjakan badan mestilah ke bawah dan tolak ke atas dengan kuat supaya atlet tersebut melonjat dengan ketinggian yang maksimum. Okey. Bila dia akan memberi kesan kepada mendarat yang lebih jauh. Faham. Dan coach, lagi satu saya perasan ni, kasut Izu yang dia lain sikit. Yang ni kasut ini sukan. kasut sukan biasa kita jogging. Yang ini memang khas untuk lompat jauh. Kasut lari yang spike lari pun lain. Yang ini pun lain, dia dah spesifik kepada acara teknologi yang makin canggih. Makin canggihlah kasut setiap event. Dia lebih dia ada lebih grip lah coach. Dia lebih kepada penggunaan kaki. Macam acara lari kita guna hujung kaki ataupun toes. Toes. Kalau acara lompat jauh ni dia flat ataupun dia guna seluruh kaki. Sebabkan dia nak dapatkan momentum lompat. Coach, tadi coach ada cakap pasal toes ni. Bila kita nak melonjak, kita nak guna bahagian kaki yang mana? Okey, semasa melonjak. Alright. Bahagian tumit ke? Dia dah masuk pada setengah. Dia dah masuk kepada belakang. Okey, dia tolak doksi ke atas dan dia angkat. Dia bukan pada hujung kaki. Hujung kaki kita tak akan dapat daya yang kuat tolak. Bila kita dah tumit, kita akan bawa semua daya-daya daripada atas daripada bawah ke atas terus naik atas. Jadi dosi. Dosi dulu. Baru naik. Tangan ke depan, ke atas. Tangan penting tangan penting Chris Kalau tak guna tangan mungkin tak cukup momentum lah. Tak cukup momentum lah. Macam mana kita nak bantuan tangan tak boleh nak tolak badan ke depan. Kalau you duduk saja jalan pun you akan rasa bawakan momentum tangan kita tu. Kalau kita jalan saja nothing. Kalau kita jalan guna tangan makin laju. Okey, nampak tu murid-murid. Nak jadi atlet seperti Abang Izu kena ikut nasihat Coach Azura. Tapi sebelum kita teruskan ke fasa ketiga, apa kata kita berehat sebentar Coach? Rehat, betul. Okey, baiklah, kita take 5 bagi Abang Izu nak minum air sekejap. Jangan ke mana-mana murid-murid, kembali lagi ke slot sukan Direct TV KPM. Baik murid-murid, kembali lagi ke slot sukan Direct TV KPM dan hari ini saya bersama dengan Coach Azura dan juga Abang Izul untuk acara lompat jauh. Baiklah, dan murid-murid, hari ini kita nak fokus pada 4 fasa lompat jauh, iaitu fasa larian, melandas. Lari landas. Lari landas. Okey. Yang kedua, fasa melonjak. Okey, fasa ketiga iaitu fasa layangan. Fasa layangan dan juga fasa mendarat. Tapi sekarang kita nak fokus pada fasa yang mana? Fasa yang ketiga iaitu fasa layangan. Okey. Coach, apa yang penting sangat mengenai fasa ni, Coach? Okey, fasa ni pentingnya untuk menentukan jarak yang lebih jauh lagi semasa atlet melompat. Tetapi fasa ni murid-murid tahu dia ada 3 lagi gaya. 3 gaya? 3 gaya melayang. Okey. Yang pertama, gaya layar. Gaya layar. Kalau murid-murid tahu kapal layar, macam mana duduk dekat kapal layar? Duduk kaki melunjur. Dan badan kita
Ke depan. ke depan. Okey. Yes. Itu Okey, gaya macam kita layar. buat stretching lah. Faham, Okey. faham. Alright, gaya kedua iaitu gaya gantung. Gaya gantung. Gantung maksudnya kita freeze ataupun hang di atas udara. Okey. Yang itu Faham. sangat senang. Sangat senang, Stay, Okey. and then baru kita tarik pada mendarat. Okey, faham. Dan gaya yang ketiga iaitu tendang kayuh. Gaya yang sangat susah sikit, sukar lagi untuk kita nak belajar sebenarnya. Okey, jadi hari ni kita nak belajar ketiga gaya, betul? Tiga gaya, betul. Okey, jom kita teruskan Okey. untuk gaya pertama. Okey, iaitu gaya layar. Gaya Alright. layar, okey. Izu ambil bahagian kat sana, tempat kat sana. Okey, saya bagi penerangan dulu Izu. Okey. Gaya ini semasa atlet membuat pelepasan ataupun lari landas, Okey. pastikan lari landas yang saya cakap tadilah perlu laju. Laju. Baru kita dapat momentum Betul. lonjakan. Ya. Bila momentum lonjakan yang cantik, baru kita ada fasa layangan yang lama di udara. Baru kita boleh buat aksi yang kata teknik yang tepat ataupun betul. Okey. Bila dah cantik layangan, landing dia akan jauh. Okey. Faham. So kita tekan kat sini gaya layar iaitu setiap atlet baru sangat-sangat disarankan gaya ni sebab gaya ni sangat senang. Lompat okey. Dengar je tu. you landing. Gaya Lompat layar. je you landing. Okey, faham. Alright. So pertamanya lari landas, lonjak dan pastikan pelompat melunjurkan kaki, bawa kaki bebas tadi tinggi. Okey, Izu bawa kaki bebas, kaki sana lonjakan kan? Ya. Okey, kaki lonjak bebas dan tarik kaki yang kita lonjak tadi melujur ke depan dua-dua dan tangan bawa ke depan dan landing. Okey, itu kita panggil jackknife. Jackknife. Okey. Alright, Izu, kita ambil 5 atau 7 langkah. Okey, 5 atau 7 langkah sebab Okey. yang ni kita nak fokus Pada hanya layar. kepada layangan Layan dan gaya layar. Gaya layar. Okey, baik. Okey. Alright, kita tengok. Okey, ready Izu. Okey. Okay, kena fokus kan? Ya. Coach? Fokus. Okey, kaki lonjor ke depan terus. Nampak dia pergi menunduk ataupun membongkokkan ke depan. Nampak. Okey, nampak. Nak tengok lagi sekali? Nak tengok lagi Okey, sekali. lagi Murid-murid sekali. nak tengok lagi sekali tak? Okey. Terima kasih Okey, come Abang on. Izu. Come on, Abang Izu. Atlet Selangor. Sukan Alright. Malaysia ayuh. Okey, kita ambil sebab setiap atlet 5 pun ada atau 7. langkah. Ada langkah. sendiri kan? Kalau kita training yang proper, kita minta atlet ke belakang lagi lah. Yang ini faham. kita hanya nak ajar pada murid-murid. Faham. Okey, baik. Alright. Kita tengok lagi sekali Okey. Gaya layar. Ya, gaya layar. Okey. Naik dan bawa kaki Ke depan. Okey, ke depan, lunjur. Okey, cantik? Cantik sangat. Hebat. Alright. Okey, yang kedua kita bawa pula murid-murid kepada gaya gantung. Gaya gantung. Okey, gaya gantung ni gaya yang paling popular di sukan lompat jauh sekarang ni, okey. Alright, teknik ini memerlukan lentikkan badan dan kedudukan kepala yang sedikit dongak ke atas. Dia tak adalah dongak ke atas, dia tengok ke depan. Maksudnya dia freeze. Okey, dia freeze. Maksudnya dia freeze ke depan, lonjak dan free, biarkan sahaja badan kita turun dan masa kita ready untuk landing barulah kita tarik kedua-dua kaki ke depan. Okey, faham. Alright. Izu? Okey, jom kita tengok Okey, demonstrasi. kita tengok Izu. Hari ni kita bukan belajar sekadar teori saja, kita nak tengok praktikal juga. Mesti. Okey. Baiklah, ini gaya kedua, gaya gantung. Okey, gantung sahaja. Okey. Biarkan tangan dulu, masa landing baru tarik dua kaki dan dua tangan ke depan. Okey. Gantung Dengar dulu. macam susah sikit tapi kita tengok. Okey. Okey. Gaya ini sangat popular sekarang ni. Oh, sekarang At least dia. gaya gantung. Mm-mm. Alright. Perhatikan. Okey, kita nampak dia fokus, dia lompat, gantung. Dia biarkan dulu di atas udara, layang. Ya. Layang dulu, gantung. Lepas tu baru dia tarik kaki untuk landing, untuk mendarat. Yang ni kita nampak? banyak guna core kan? Ya. Semua sukan guna core. Tapi Okey. dia gantung ni dia lagi kuat dan gantung lagi graviti dia ke atas. Okey. Alright. Alright, kita bagi tepukan kepada Izu. Okey. Alright, Okey, itu yang ketiga. Gaya yang ketiga, gaya yang sangat susah sedikit. Susah sikit. Susah kerana dia tendang kayuh. Tendang kayuh dia macam seperti basikal. Oh, basikal. Di atas udara, kita berjalan di atas udara.
Macam susah sangat. Saya harap Izu boleh melakukannya. Sama Okey. juga fasa lari landas dengan tolakan lonjakan yang kuat dan masa layang kita berlari. Okey, tak apa. Izu, kita ambil masa sikit. Tak apa, Izu boleh Jalan, recovery sikit, jalan recovery. sikit, tarik nafas sikit. Tapi sementara itu, mungkin cikgu boleh kongsikan sikit untuk gaya ketiga ni, untuk atlet terbaru. Untuk atlet baru-baru ni, mungkin diorang boleh tak belajar fasa ni atau gaya fasa ni? ini boleh semua boleh belajar, tetapi Ya. fasa ini ataupun gaya ini sangat sukar. Dia banyak kemahiran yang perlu lakukan ataupun banyak latihan yang kena buat. Faham? Okey, ada kalanya semasa layangan pergerakan yang banyak digunakan cepat atlet jatuh. Sebenar-benarnya disebabkan dia ada bila kita bergerak, body kita akan berat, beban badan kita turun ke bawah cepat. Faham. Bila gantung tadi kita cantik, kita diam saja bagi dia freeze, biar momentum yang bawa. Okey, jadi yang untuk gaya ketiga ni cikgu akan menggalakkan untuk atlet yang lebih pakar. Atlet lebih pakar. Biasanya yang digunakan international world punya atlet yang pakai. Okey, Dekat Malaysia kita pun kita Ada? banyak guna yang gantung. Gantung. Yes, Tapi gaya yang ketiga ni gaya apa? Gaya Bicycle. luar, Tendang kayu. Tendang kayu. Tendang kayu. Okey, okey. jaranglah kat Malaysia. Ya. Okey, tak apa. Gaya ini pastikan lonjakan yang tinggi dan pergerakan kaki seperti kayuh ke udara. Okey, Izu, dengan tangan pergerakan tangan yang dihayungkan. Kita tengok bagaimana Abang Izu melakukan gaya ketiga ni. 1 2 3. Yes. Dia dapat 3 kayuhan. Ada lebih ke? Ada atlet yang boleh buat lebih ke? Kalau jarak jauh, lagilah lebih. Uish. Kalau saya lompat satu je, saya dah sempat kayuh satu je kot. Izu mana Izu? Saya nak tanya Izu sikit. Biasanya Izu guna gaya mana? Yang gaya ketiga atau gaya kedua atau yang pertama? Saya pakai gaya kedua. Gaya kedua, gaya gantung. That's why saya kata gaya gantung sangat popular. Jadi- sebab dia senang. Okey, gaya bicycle ni jarang lah. Jarang. Tapi nampak okey je. tadi. Nampak cantik kan? Cantik. Okey. Mungkin boleh tak nak tunjukkan lagi sekali? Lagi Boleh sekali. tak? Boleh. Okey. Jom kita bagi tepukan untuk Abang Izu. Bagi kuat sikit tolakan kuat, tu. Tadi tak kuat ke? Macam kuat je. Dia kuat dah tu. Saya nak lagi kuat. Saya nak tengok bagi murid nampak jelas dia punya cycle tu. Okey. Okay, relax Relax dulu. Tarik nafas sikit. Tarik nafas. Ni ada fokus. Coach, biasa ni. Okey, tak apa, kita bagi Izu membuat lompatan dia dulu. Alright. Up. 1 2 3 4. 4. Tadi 3. Tadi 3. 4 dah dapat. Kenapa? Sebab dia lari makin laju dan tolakan lonjakan dia makin kuat. Wah, hebat kan? Izu ni. Wah, tadi coach saya nampak Izu bila dia berada di landasan tadi, Ya. dia ambil masa sikit. Dia ambil masa. Dia ambil masa, dia nak fokus. Itu fokus kita Fokus, sebab acara ini ataupun gaya ini yang memerlukan fokus yang tinggi lah. Okay. That's why that's why saya bagi tahu gaya ini sangat susah ataupun rumit untuk melakukannya. So seperti Izu, dia biasa guna untuk gaya 2. Gaya gantung tadi. Gaya gantung saja. So bila kita minta dia buat ini, dia perlu fokus lah. Betul. So mana-mana atlet pun kalau dia nak buat sesuatu benda, dia perlu fokus. Barulah boleh buat lompatan yang betul, tepat, berkesan. Okey, dan biasanya untuk atlet yang untuk nak dapatkan fokus tu, berapa banyak masa yang akan diberi atau dibenarkan? Kalau dalam peraturan lompat jauh, bila kita panggil atlet dalam giliran nama dia, 1 minit sahaja. 1 minit Itu dalam pertandingan. Okey. Kalau dalam latihan, depends pada kemampuan dia lah. Tapi tadi saya nampak Izu dah lebih kurang seminit lah. So I think still masih dalam spek tu. Okay. Sebab dia dah berulang kali lompat-lompat, dia penat. So dia perlukan lebih fokus. Maksudnya relax sekejap. Okey. Sebab yang penting tu mental kan, coach? Mental, fizikal dia kena strong lah. Okey, baiklah. Mungkin coach boleh kongsikan satu rumusan mengenai apa yang telah kita belajar dalam segmen ini, coach, mengenai fasa ketiga. Okey,
fasa ketiga saja rumusan. Ya. Okey, fasa ini memerlukan daya ataupun fokus yang sangat tinggilah kerana kita perlukan larian yang pantas, lonjakan yang kuat, baru kita dapat fasa layangan yang lama di udara, baru kita boleh aktif dengan teknik ataupun gaya yang kita nak buat tadi tu. So hari ni kita telah pun belajar 3 gaya kan? 3 gaya. So tadi gaya layar, Layar, gaya gantung dan tendang kayu. tendang kayu. Aha. Okey, jadi gaya untuk atlet baru ni gaya yang mana digalakkan coach? Okey, untuk atlet baru kita galakkan untuk gaya layar. Gaya layar kerana gaya itu sangat mudah untuk praktis. Okey, gaya layar yang tadi hanya lari, melonjak, take off take dan off. hulur kaki ke depan sahaja. Okey, ni kaki bebas naik. Kaki bebas naik, bawa kaki lonjak ikut kaki bebas tadi. Okey, dengan tu murid-murid, kalau anda baru nak cuba cara lompat jauh, boleh guna gaya layar. Ya. Dan untuk gaya gantung pula? Okey, gaya gantung kita fokus pada sejauh mana jarak untuk melepasi. Okey. Bila kita berada di atas udara yang tinggi ataupun berada di udara, kita biarkan badan kita dengan tolakan momentum lonjakan tadi. Ya. Alright. So di situ kita akan tarik badan kita masa landing saja atau mendarat. Ya. So berkesan dengan untuk atlet lompat jauh, acara yang paling popular lah sekarang. Faham. Untuk acara gantung. Gaya gantung sebab dia lama di udara. Dia tak ada pergerakan yang aktif. Faham. So dia akan dia lebih digemari lah oleh atlet. Untuk nampak pun lebih bergaya ni. Ya. Sebab dia freeze dia kan. freeze, relax dulu. Fotografer pun senang ambil gambar, nak post di social media semua. Dan akhir sekali gaya apa tadi yang gaya paling tendang kayu paling sukar. Gaya tendang kayu Yang itu memang atlet yang pakar saja yang buat itu. Okey, macam di pertandingan international macam tu lah. Ya. Olimpik. Olimpik sangat separuh kayu atlet buat yang kayu. Okey. Lagi jauh you lompat ataupun lonjakan lagi jauh, banyaklah ulangan kayuhan dia. Faham. Jadi yang cikgu coach pernah nampak tak berapa banyak kayuhan yang tertinggi coach pernah nampak? Saya nampak dia 6. 6. Itu world punya lah. Itu lompat hampir 9 meter lah, 8 point something. Tadi yang Izu lompat masa tendang kayu tu, you rasa berapa banyak meter agak-agak coach? Untuk saya agak itu dalam 6.5. 6.5 Okey. Baiklah murid-murid, itu dia 3 gaya yang anda boleh gunakan dalam fasa melayang. Okey, baiklah, tapi sebelum kita teruskan fasa layangan Fasa layangan. Bukan fasa melayang. Fasa layangan. Terima kasih. Fasa berada di udara. Fasa senang berada cerita di udara, air time. Okey, baiklah, tapi sebelum itu kita tengok Abang Izul dah tercungap-cungap dah. Okey, kita bagi dia take 5 minum air sekejap. Okey, kita berehat sebentar coach, boleh? Okey, boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot sukan Direct TV KPM. Selamat datang semua ke slot sukan Direct TV KPM. Saya Chris MJ dan hari ini kita bersama dengan Abang Izul dan juga Coach Azura untuk acara lompat jauh. Dan dalam episod ni kita nak fokus pada fasa-fasa lompat jauh. Ada 4 Coach. Ada yang pertama fasa larian, fasa lonjakan. Fasa layangan. Dan juga sekarang kita nak fokus pada mendarat. Mendarat yang tu penting. Ya, sangat Kalau penting. melayang saja tak boleh. Okey, baiklah. So coach, apa yang kita nak belajar untuk segmen ni? Okey, fasa mendarat ini yang memerlukan perhatian kepada atlet, membuat imbangan dan pencapaian jarak. Okey, pentingnya untuk mencapai jarak lah dalam fasa ini. Okey, ketika berada di udara, badan atlet sedikit condong ke depan dengan kaki diluruskan ke depan. Okey, jackknife Jackknife. Kita pakai untuk landing jackknife. Okey, faham. Alright. Pastikan fasa mendarat ini kaki perlu dihulurkan ke hadapan dan sewaktu mencecah tempat mendarat, atlet perlu mendarat menggunakan tumit dahulu. Bukan pinggul ya. Bila kita dah buat jackknife, kita fokus pada tumit yang landing dulu, jatuh mendarat dulu, baru kita kayu dengan tangan ke depan. Okey, pastikan semasa mendarat tangan perlu ke hadapan.
Okey, kenapa kita tak boleh ke belakang? Kenapa, Coach? Nanti you akan drop ke belakang lah, jatuh ke belakang, rugi pada Jarak. lompatan jarak tadi. Faham. okey. Sebab yang ni kita nak ambil markah according to jarak kan? Kita nak Betul. jarak. Okey. Berdasarkan jarak dia. Nama pun lompat jauh. Betul. Kita nak lompat sejauh yang boleh. Bila kita dah lompat jauh, kita Okey. pula merugikan jarak kita, letak tangan ke atau pinggul ke belakang. Okey. Sangat rugilah. Okey, mungkin kita boleh minta Izul untuk tunjukkan cara yang salah untuk mendarat. Boleh tak? Okey, boleh. Tak ada masalah. Dengan tangan di Boleh. belakang. Okey. Alright, kita tunjuk dulu yang cara yang salah. Ya, untuk mendarat ni salah tangan belakang kan? Tangan ke belakang. Okey. Tak ready ya, tangan dia tak ready maksudnya. Tangan tak ready kat yes. depan Okey. Okey, kita tengok macam mana ni. Okey, dia dah jauh tapi tangan dia ke belakang. So, mana yang tempat kita ambil jarak tadi? Yang ni kot. Yang ni Salah. Ini siku dia. So bayangkan berapa meter lagi untuk kalau badan dia jatuh ke depan. Rugi tak? Rugi. Rugi. So Okey, kita buat okey. proper ataupun teknik mendarat yang lebih berkesan ataupun jarak yang lebih jauh, iaitu kita guna jackknife. Okey, sebab itulah tangan kena ke hadapan. Semua ke hadapan. Biar jatuh ke Okey. hadapan. Kalau kata pinggul dah jatuh, kita biarkan sahaja. Okey, itu cara yang salah ya murid-murid, yang Alright. yang kurang berkesan. Dan Okey. semasa kita dah landing, Okey. pastikan kita bergerak ke depan ya. Chris, jangan kita dah landing, kita Tiba-tiba. pun pergi belakang tangan sebab kita nak bangun. Alamak. Jangan Tak sesekali. Biar kita kayuh pergi ke depan. Tolak badan ke Sebab depan. dia akan ambil yang jarak yang tu kan? Dia akan ambil jarak yang ke belakang. Okey, Paling belakang. Faham. Rugi nanti. Okey. So boleh kita lakukan lompatan Yang mendarat jackknife. jackknife. Okey, Okey, boleh. Izu? Izu okey. Izu dah biasa. Izu dah biasa. Okey, ambil 5 atau 7 langkah. Okey, baik. Sebab yang ni sekadar demonstrasi saja Ya, kan, demo Coach? sahaja. Okey. Biasanya kalau ikut jarak sebenar Izu kat belakang lagi. Ya Kan? betul. Kat Tapi kita 32 nak meter. 35 meter 35? Yes, Okey, jauh. Baik. Okey, yang ni kita nak tengok Okey. pada cara mendarat yang betul. Ya, betul. Jackknife. Okey. Saya menggunakan gaya gantung untuk Izu melakukan layangan. Okey. Yang ni boleh ya? Gaya gantung. Okey. Baik. Okey. Bila dia gantung, dia naik, tarik. Yes. Tapi kita nampak siku dia. Kenapa dia bertahan? Okey. Kalau boleh, kita minta atlet stay sahaja. Biar pinggul sahaja pinggul. stay ke belakang, Okey. tangan stay ke depan. Faham, Okey. Izu dah... Tapi walaupun dia jauh, tapi rugilah sebab siku terkena. Siku terkena, rugi. Tetapi kalau siku dia ke depan dengan pinggul, tak ada masalah. Kita ambil kita ambil jarak pinggul lagi. Okey, faham. Okey, Izu, kita cuba lagi sekali betulkan awak punya teknik tangan. Okey? Teknik tangan. Alright. Okey. Ingatkan lompat jauh ni kaki saja, Coach. Lompat je, lari dan lompat saja. Itulah. That's why dia perlukan banyak fasa-fasa dia. So tangan pun ada kepentingan Okey, dia kan? sangat penting. Untuk dapat kehayunan dan Ya. momentum. Okey. Izu Dan okey? mengimbangi badan lah masa mendarat. Okey. Okay. Jom kita bagi tepukan gemuruh untuk Abang Izul. Fokus pada kaki dan tangan. Okay, relax, fokus. Fokus. Okey, kita tengok ke tangan Okay, dia. up, straight. Ah. See? Nampak? Bila tangan dua-dua ke depan, dia akan jatuh pada pinggul sahaja, tak merugikan dia punya jarak. Dan saya okey. tengok cara dia lompat pun lebih stable, lebih so, kontrol. You nampak tak tadi, Chris nampak tak dia landing guna tumit kaki dahulu. Nampak? Walaupun dia kaki straight, dia dahulukan tumit kaki. Kenapa macam tu? Supaya membawa badan kita ke depan. Kalau kita landing jatuh pinggul dulu, dia mungkin jatuhan dia awal. Dia tak melayang ke depan. Okey, faham. So Jadi kita nak atlet kita lebih maju ataupun hebat, kita gunakan teknik-teknik yang diajar ataupun teknik yang baguslah. Okey. So kita cabar sikit Izu ni boleh? Okey, boleh. Nak uji sikit. Kita uji sikit. Dah belajar dah 4 fasa kan? Dah keempat-empat fasa dah belajar dah. Okey. Kita nak uji Kita nak Abang Izul uji. lah. Okey, tadi dia landing, dia guna 7 langkah saja kan? Okey, betul. Dia dah landing dekat hampir 5 meter. Oh. Sekarang saya nak letak 5.5 meter. Okey, Izu buat dengan proper
teknik yang betul, lari dengan laju, lonjak dengan tinggi, gantung dan mendarat menggunakan jackknife. Boleh ya? Okey. Okay, let's go. You got this bro, let's go. Team Selangor. Okey. 5.5 meter. 5.5 meter. Nampak macam jauh ni. Alright. Boleh tak Abang Izul? Boleh tak? Kita cabar dia. mencapai Kita cabar dia ya. 5.6 atau 5.5 ke atas. Yes. Okey, jom kita saksikan Okey. semua. Dan kita nampak atlet Izul dah Relax, fokus. fokus dan relax. Jantung. Up. Oh! Ya. Lebih lagi. Saya letak belakang tu. Ya. So, itu kita letak 5.5. Dia dah sampai boleh mencecah 6 meter. 6 meter. Wah, mantap lah Abang Izul hari ni. Hebat. Okey, Izul ke sini. Sebab ada coach Azura kan, coach. Coach yang tunjuk ajar cara yang betul, fasa-fasa yang betul yang kita nak fokus untuk dapatkan lompatan yang sejauh mana Yang boleh. Baiklah Sejauh. coach, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung rancangan hari ini. Okey. Abang Izul pun dah pancit Penat dah. dah. Penat sangat dah. Okey, kita bagi peluang. Okey, tapi sebelum itu mungkin coach boleh kongsikan kesimpulan atau rumusan mengenai apa yang telah kita belajar dalam episod kali ini. Silakan. Okey, kesimpulan di sini yang saya boleh buat. Okey, lompat jauh ini terdapat 4 aspek ataupun 4 fasa lah yang kita belajar. Iaitu fasa pertama, fasa lari landas, fasa melonjak, fasa layangan dan fasa mendarat. Okey. Kat sini kita memerlukan larian yang laju, pantas, okey. And then melompat dengan lebih tinggi dan melayang di atas udara yang lebih lama atau kita boleh dikategorikan layangan menggunakan gaya-gaya yang kita belajar tadi. Ada 3 gaya. 3 gaya tadi. Okey, so aspek ini boleh dimiliki setiap atlet lompat jauh, tetapi dengan adanya latihan yang sistematik. Itu penting. Latihan sistematik. Sangat penting. Dan mungkin coach juga boleh kongsikan kepada murid-murid yang mungkin sekarang dah tengok episod ni, dah ada minat nak cuba acara lompat jauh. Mungkin coach boleh kongsikan tips atau nasihat kepada mereka yang baru nak cuba. Okey, untuk murid-murid yang nak cuba acara lompat jauh ini, acara lompat jauh ataupun acara sukan olahraga lah. Ya. Setiap atlet ataupun setiap kita semua pandai berlari. Betul? Okey. So kat sini kita boleh adik-adik boleh pergi ke sekolah, ada pasir, ada lari landas, pastikan tempat tersebut selamat digunakan. Selamat digunakan. Alright. So adik-adik boleh minta bantuan cikgu PJ ataupun cikgu sukan sekolah. Faham. Minta cikgu saya nak cuba acara lompat jauh. Okey. Dari peringkat sekolah lah munculnya atlet yang untuk pergi ke peringkat yang paling tinggi lagi. Nampak tu. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Izul dan juga coach Azura. Semua dah yakin kan? Nak lebih faham kan acara lompat jauh? Okey, baiklah, dengan itu sekian daripada saya Chris MJ yang kita jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua.